A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur kelas bahasa Arab. Kita masih dalam tajuk fi'il ataupun al-af'al yang terbagi pada tiga: al-fi'lul madhi, yang kedua al-fi'lul mudhari', dan yang ketiga fi'lul amri. Dan kita dah terangkan, kita dah belajar semua tanda-tanda setiap fi'il dan juga contoh-contohnya, bentuk-bentuknya. Yang last kali kita belajar huruf yang menukarkan bentuk fi'il mudhari'. Dia fi'il madhi, keadaannya, bentuknya tak akan berubah. Apa keadaan di mana dia berada, keadaan bentuk 14 tu tak akan berubah. Masuklah apa-apa huruf sebelum dia tak akan mengubah bentuk fi'il madhi. Begitu juga fi'il amar, yang 6 itu juga tidak akan berubah walaupun masuk apa saja sebelumnya. Tetapi fi'il mudhari' dia akan berubah. Bentuk 14 itu akan berubah bentuknya apabila masuk huruf-huruf yang tertentu. Ada huruf yang bila masuk pada fi'il mudhari' dia menukarkan baris. Daripada baris depan kepada baris atas, ataupun daripada baris depan dia bertukar kepada baris mati. Dan ada juga dengan masuk huruf itu dia akan membuang huruf nun di belakang. Kita akan belajar malam ni. Dan kelas yang lepas, yang last, kita belajar satu huruf yang boleh mengubah bentuk fi'il mudhari', iaitu lan. Okey, malam ni kita akan lengkapkan perubahan fi'il mudhari' bila masuk lan. Sebelum ni kita hanya tengok perubahan ketika dia dalam bentuk mufrad sahaja, dalam bentuk seorang. Tapi dalam bentuk dua orang ataupun bentuk lebih daripada dua, ataupun fi'il yang ada nun di akhir, kita belum bincang. Ini insya-Allah malam ni kita bincang perubahan yang berlaku kepada bentuk fi'il mudhari' yang selain daripada yang seorang, insya-Allah.
Okay, kalau huwa yajlisu kan. Kalau huma yajlisani. Kalau hum yajlisuna. Kalau hiya tajlisu. Kalau huma tajlisani. Kalau hunna yajlisna. Okey. Cuba kita masuk huruf yang pertama kita belajar lan. Lan. Lan ni apa makna dia? Dia tidak akan datang. Sama ada untuk selama-lama ataupun untuk jangka masa yang panjang. Bukan makna lan ni untuk selama-lama sahaja, bukan. Dia sama ada untuk selama-lama ataupun untuk jangka masa yang panjang. Okey, bila masuk lan, perubahan berlaku pada baris. Apa dia? Daripada yajlisu jadi yajlisa. Tapi kalau masuk fi'il mudhari' yang huma, bila masuk lan, dia buang nun. Dia buang nun, ha? Jadi yajlisa. Yajlisa. Bila dua orang, perubahan berlaku apa dia? Bukan baris, tapi ada huruf yang dibuang, iaitu nun. Jadi lan yajlisa. Kalau sebelum masuk lan, yajlisa ni makna apa? Sebelum masuk lan, yajlisa ni apa makna dia? Mereka berdua sedang ataupun akan ataupun sentiasa duduk. Tapi bila masuk lan, mereka berdua tidak akan duduk. Tidak akan duduk. Okey, begitu juga kalau masuk ketika dia home. Sebelum masuk yajlisuna. Bila masuk lan, apa perubahan dia? Dia buang waw, buang nun, kemudian dia tambah alif. Lan yajlisu. Jadi ada dua perubahan. Pertama buang nun, yang kedua tambah alif. Nanti saya akan tunjuk contoh dalam Quran. Jadi lan yajlisu. Makna apa sekarang? Lan yajlisu. Mereka ramai lelaki tidak akan duduk. Okey, kalau hiya, bila masuk lan, ini seorang kan? Bila seorang, dia kaedah dia macam ni. Kalau ada nun di belakang, kalau ada ni alif nun, waw nun, alif nun,
waw nun, ya nun, alif nun. Okey. Berapa semua tu? 2, 4, 6, 7 kan? Okey, bila masuk la ni, semua ni apa berlaku? Semua nun dibuang. Semua nun dibuang. Kalau alif nun, buang nun saja. Kalau waw nun, buang nun dan tambah alif. Kalau alif nun, sama dengan atas, buang nun. Kalau alif nun, buang nun. Kalau waw nun, buang nun dan tambah alif. Kalau ya nun, buang nun saja. Kalau alif nun, buang nun sahaja. Jadi supaya senang, kaedah dia apa dia? Semua fi'il mudhari' yang ada alif nun, buang nun. Semua yang ada alif nun, buang nun sahaja. Bila tu? Bila masuk lan. Kalau ada waw nun, buang nun dan tambah alif. Ni. Buang nun tambah alif. Yang ni buang tolak nun. Yang ni pun tolak juga kan? Oh, payah nanti pening pula kan? Ingat sifir dia. Bila alif nun masuk lan je, semua buang nun. Kalau waw nun, bila masuk lan, buang nun dan tambah alif. Kalau ya nun, buang nun. Ustaz, waw nun, kalau kita buang nun, letak alif tu bunyi. Alif tu tak ada bunyi. Ada bunyi? Tak ada. Dia baca apa? Yang lan yajlisu. Lan yajlisu. Lan yajlisu. Jadi yang bunyinya apa tu? Waw je lah. Alif tu sebenarnya dia masukkan, dia nak membezakan, nanti saya cerita kemudian. Kenapa dia masukkan alif? Dia nak membezakan antara waw yang ada pada fi'il dengan waw yang ada pada isim. Nanti kita akan belajar nanti. Okey, saya ulang . Bila fi'il mudhari' masuk lan, kalau tidak ada alif nun ataupun waw nun, hanya tukar baris. Daripada baris depan kepada baris atas. Kalau ada alif nun, bila masuk lan je, buang nun sahaja. Kalau waw nun, bila masuk lan, buang nun dan tambah alif. Okey. Sekarang hiya, seorang ke ramai ni? Ada nun tak di belakang dia? Tak ada. Yang ada ialah baris kan? Jadi yang berlaku perubahan ialah baris. Jadi baris apa ni? Atas. Lan tajlisa. Cuba terjemah lan tajlisa. Dia perempuan tidak akan duduk. Okey. Bila masuk lan kepada huma, lan, apa berlaku? Buang apa? Buang nun. Okey. Sekarang hunna. Hunna di akhir dia ada apa? Nun saja kan? Yang lain semua ada dua huruf. Alif nun, waw nun, alif nun, waw nun, ya nun, alif nun.
Tapi bila hunna, dia dua. Satu, hunna. Yang kedua, antunna. Cuba perhati. Bila hunna, di akhir dia tambah apa? Nu saja kan? Betul? Kalau antunna, dia tambah nu saja. Asal dia, yajlisu. Bila antunna, dia matikan akhir, hanya tambah huruf nu saja. Okey. Yang kita buang nu tu, akhirnya ada berapa huruf? Berapa huruf? Yang kita buang nu tu, akhirnya ada dua kan? Ditambah dua. Ni. Alif nun dua. Waw nun dua. Alif nun dua. Nun satu kan? Alif nun dua. Jadi yang hanya tambah nun ada berapa? Satu. Okey. Yang ni, yang tambah nun sahaja, dia tak akan berubah sampai kiamat. Bukan sampai kiamat, sampai lepas kiamat. Dia masuklah apa-apa pun. Ni. Mana tadi? Ni. Masuklah apa-apa kat depan ni, dia tak akan berubah ni. Begitu juga ni. Dua, antunna dengan hunna. Masuk apa-apa kat depan, dia tak akan mengubah apa-apa. Dia bahasa Arab yang tak berubah ni, dia panggil apa? Siapa pernah belajar? Tak pernah belajar? Tahu? Mabni. Mabni ni satu binaan yang kukuh, yang tak akan berubah. Jadi masuk apa saja, dia kekal dengan yajlisna ataupun tajlisna. Okey. Jadi daripada 14 ni, yang akan berubah hanya 12 saja. Okey. Jadi sekarang kita ambil yang orang yang ketiga ni. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Daripada 6 untuk orang yang ketiga, yang berubah berapa? 5. Yang ini bila masuk lan, bila masuk lan tak akan merubah apa-apa. Lan yajlisna. Cuba terjemah. Mereka ramai perempuan. Kalau kita perhatikan, kenapa yang ni tak dibuang nun? Yang lain dibuang. Saya nak tanya, ini sekarang ya jelisa ni menunjukkan berapa orang? Dua kan? Huruf apa yang menunjukkan dua? Huruf apa yang menunjukkan dua? Saya dah bagi nama sebelum ni. Alif ke nun? Alif. Nama apa alif tu? Aliful Isnain kan? Kenapa dipanggil Aliful Isnain? Alif menunjukkan dua orang. Okey? Nun tu tanda rafa' lah, kita akan belajar kemudian. Okey, waw. Yang ramai ni tambah waw nun. Tapi yang mana huruf apa yang menunjukkan mereka ramai? Waw ke nun? Waw. Apa nama waw? Wawul jamaah. Tak ingat dah. Tak apa, masa masih panjang. Jadi alif nun pun sama. Yang menunjukkan dua orang alif, bukan nun. Yang ni pun alif nun sama, yang menunjukkan dua orang alif. Yang waw nun pun yang menunjukkan ramai waw. Okey? Yang ni yajlisna ditambah apa tu? Nun. Nun apa nama dia? Nun niswah. Apa makna nun niswah? Perempuan ramai. Okey. Cuba tengok. Kalau lan yajlisna, kalau saya buang nun, siapa yang duduk? Siapa yang tidak akan duduk? Kenapa?
Sebab yang menunjukkan ramai perempuan telah dibuang. Faham tak? Sebab nun tu tak boleh buang. Yang ni boleh buang nun sebab yang menunjukkan dua ada lagi tak? Yang ni buang nun tak apa sebab yang menunjukkan ramai masih ada tak? Apa dia? Wow. Nampak tak? Kalau buang nun ni macam seorang lah. Macam seorang. Okey ke? Tak apa, saya akan ulang lagi sampai hilang pening. Dia bahasa Arab ni dia apa-apa saja belajar kena sabar. Salah satu syarat belajar ialah sabar, kemudian tulul zaman, panjang masa. Itu kalau subjek lain lah. Kalau subjek bahasa Arab berganda, sabarnya kena gandakan. Ya ayyuhallazina amanu isbiru, kena ada wasabiru tu. Okey, sekarang lan yajlisna kan, tak berubah apa-apa, habis. Sekarang kita nak pergi pada ini orang yang keberapa ni? Ketiga kan. Sekarang kita nak pergi pada orang yang kedua. Sebenarnya kaedah dia sama je. Kaedah dia sama je. Saya tukar. Dia bayangkan orang lain boleh belajar sampai faham, sampai boleh mengajar. Kenapa kita tak boleh? Yang boleh belajar sampai faham, sampai mengajar tu orang Melayu ke orang Arab? Orang Melayu lah. Saya Melayu dengan Arab. Jadi kenapa saya yang orang Melayu ni boleh belajar sampai faham, sampai boleh mengajar, kenapa orang lain tak boleh? Kan? Okey, sekarang kita tukar kepada anta. Anta anta, antuma. Ikut ini ya. Mana ni? Start daripada sini kan? Sampai sini. Antum, anti, antuma, antunna. Okey. Kalau anta apa dia situ? Dia beza dia apa dia? Ta kan? Ta. Bila masuk lan sama. Yang ni pun ta juga kan? Tajlisan ni buat anu lah. Yang antum pun ta juga ta. Belakang dia sama. Ya anti, okey. Anti dia tambah apa di belakang dia? Ya nun kan? Okey. Ya nun anti. Tajlisina. Bila masuk lam, dia hanya buang nun sahaja. Nun. Tajlisi. Jadi dia tulis dia macam ni ya. Tajlisi. Kenapa? Pasal apa? Habis apa?
Dia makan ni sampai kiamat ni. Tajlisi. Ini rupa dia. Daripada tambah ya nun, sebelum masuk lan, bila masuk lan, buang nun. Buang nun. Yang ni pun, antuma pun sama kan? Sebelum masuk lan, tajlisani. Bila masuk lan, buang nun. Tajlisa. Antuna, apa tadi kaedah dia? Tak berubah. Jangan buang nun. Sebab apa? Sebab nun tu, nun niswah menunjukkan orang. Bila buang nun tu, mana tak adalah pelaku dia. Okey. Jadi bentuk dia lebih kurang sama kan? Antara ini orang pertama dengan orang yang kedua, lebih kurang aja. Sorry. Yang ni ketiga. Yang ni kedua. Tinggal lagi orang pertama, ana dan nahnu. Apa tak nak bergerak? Ya. Okey. Sekarang kita pergi pada orang yang orang pertama. Satu, ana. Yang kedua, nahnu. Apa contoh dia? Kalau ana, ajlisu. Saya duduk. Kalau nahnu, najlisu. Okey. Ajlisu mana saya duduk, saya sedang duduk, saya akan duduk. Saya nak buat ayat, saya tak akan duduk. Apa perlu tambah? Tambah lan je. Saya tidak akan duduk. Tambah lan. Berlaku tak perubahan? Berlaku apa dia? Lan ajlisa. Lan ajlisa. Okey, kalau ramai, najlisu, kami duduk. Kalau nak buat ayat, kami tak akan duduk, tambah apa? Tambah lan. Kemudian perubahannya ialah lan najlisa. Okey. Boleh ha? Saya ulang kaedah dia. Cuba tengok kat sini, bentuk 14. Bila masuk lan, kalau yang ni perubahan apa ni? Yang jelisu baris atas. Kan? Mana lagi yang baris atas? Yang bentukkan baris? Ya. Anta. Ana, nahnu. Berapa semua? Yang betulkan baris. 1, 2, 3, 4, 5. Yang betulkan baris 5. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Okey. 5. Okey, yang dibuang nun sahaja. Yang dibuang nun sahaja. Apa dia? Huma? Hum? Huma? Hunna tak? Huma, hum, huma, 2 kali huma. Yang dia buat nun saja, sorry. Yang dia buat nun saja, huma, 2.
Antuma 4. Satu lagi anti. Anti kan? Ni. Ini dibuang nun. Dibuang nun. Dibuang nun. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa dah? 10 kan? Yang bertukar baris 5. Yang dibuang nun sahaja 5, 10. Ada berapa lagi? 4. Okey. Yang dibuang nun dan ditambah alif. Sebenarnya 2 aja kan? Ni. Saya buat macam ni ya. Ini apa ni? Buang nun tambah waw alif. Buang nun tambah waw alif. Sorry, tambah alif Tambah alif. Berapa? 2. Dah berapa dah? 12. Tinggal berapa lagi? Yang 2 tu yang tak berubah langsung. Iaitu antuma dengan hunna. Okey, saya ulang. Bila masuk lan, dia akan mengubah baris daripada baris depan kepada baris atas. Berapa semua yang berubah baris? 5. Pertama, huwa, hiya, anta, ana, nahnu. 5. Yang buang nun sahaja. Huma, 2 kali huma, antuma, anti. Huma 2, antuma 2, anti. 5, 10. Yang buang nun tambah alif. 2, hum dengan antum. Dan 2 lagi yang tak berubah langsung, iaitu hunna dan antunna. Okey, bolehkah? Ya anti. Tak, buang nun saja. Anti. Oh, ini salah baris ni. Salah baris ni. Tajlisi. Okey, sekarang cuba kita tengok contoh dalam Al-Quran. Cuba buka surah Al-Isra, rasa ayat 37 ke? Surah Al-Isra ayat 37. Cuba baca ayat. Ya betul. Okey. Cuba tengok maksud dia ataupun tadabbur. Wala tamshi, dan jangan kamu berjalan. Ini perintah daripada Allah, larangan daripada Allah. Jangan engkau berjalan fil ardi, di atas muka bumi, maraha. Maraha ni dalam keadaan sombong. Sonok sampai tahap sombong. Kenapa Allah bagi tahu sebab? Kenapa tak boleh berjalan dalam keadaan sombong? Innaka, sesungguhnya engkau, lan. Ada tak lan? Lan takhriqa. Selepas lan, bari apa? Ataskan. Takhriqa. Ni kalau takhriqa ni dalam bentuk 14, yang mana satu? Anta, antuma, antum. Anta kan? Seorang kan? Bila seorang kita belajar, dia berubah apa? Baris ke? Dia buang nun? Baris kan? Jadi asal kalau anta, takhriqu, baris depan. Betul? Tajlisu, taqra'u, semua akhir dia baris depan.
Tapi sekarang baris atas. Kenapa? Sebab masuk lan. Bila masuk lan, dia menukarkan baris daripada depan kepada atas. Okey. Jadi makna apa? Sesungguhnya engkau tidak dapat menembusi bumi. Jadi kenapa kamu nak sombong? Kamu tak boleh menembusi bumi pun. Berjalan atas bumi je. Kalau kamu boleh berjalan sampai boleh menembusi bumi 7 lapis, hebatlah kamu. Bolehlah nak sombong. Walan tablugha, dan kamu tidak akan sampai. Tablugha ni fi'il apa? Fi'il mudhari' kan. Kalau bentuk 14 tu kat mana? Sekarang Allah cakap pada seorang, awak kan? Antar kan? Kalau seorang, baris dia mesti apa? Sepatutnya baris depan, sepatut tablughu. Tapi kenapa sekarang baris atas? Sebab ada lan. Bila ada lan, baris dia betulkan baris atas. Tablugha. Makna apa ni? Allah nak beritahu apa ni? Kamu tak boleh menembusi bumi dan kamu tidak akan tablugha mencapai al-jibala. Jibal apa dia? Gunung. Jamak ke mufrad? Satu ke plural? Jamak. Kalau satu? Jabal. Itulah ketinggian. Apa maksudnya? Kamu jangan sombong sebab kamu tinggi macam mana pun, kamu tak boleh sama tinggi dengan gunung. Mana kamu rendah pada gunung. Jadi kamu tak ada sebab nak sombong. Boleh faham? Bila ni kamu tak akan dapat menembusi bumi dan tak boleh menyamai ketinggian gunung? Bila ni? Sampai bila-bila? Mana tahu? Lan. Nanti sebab ada huruf penafian dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran. La. Kalau la takhriqu, makna sekarang kamu tak mampu, akan datang mungkin mampu. Boleh faham? Okey, jelas tak? Tak, dia tengok konteks ayat. Kalau maksud ayat macam ni, maksud dia tidak sekali-kali sampai bila-bila lah. Tapi ada ayat, lan tu bukan sampai bila-bila. Ada tempoh tertentu. Nanti saya akan bagi contoh. Tengok konteks ayat. Okey, sekarang cuba buka surah Ali Imran, ayat 92. Ah. 92. Okey. Cuba tengok ayat ni biasa kita dah tadabbur ni. Lan tanalul birra. Cuba terjemah. Lan tanalu, tidak sekali-kali tanalu. Siapa ni? Seorang ke, dua ke, ramai? Ramai. Kalau kita tengok bentuk fi'il mudhari', ramai ni, kalau konteks ayat ni, antum ke hum? Mana tahu? Ada tak, ada panggilan? Kalau hum, ya. Kan? Okey, kalau fi'il mudhari', kalau hum, Bagai home antum. Kalau antum sepatutnya macam mana? Tanah luna. Ada nun tak? Kalau antum.
Kan? Tapi sekarang ada nun tak? Kemana hilang nun? Dimakan oleh lan. Tapi asalnya ada alif tak? Tak ada kan? Mana ada? Dia buat nun, kemudian tambah alif. Sebab apa? Sebab bila akhir waw nun, dia buat nun, dia tambah alif. Lan tanalu. Kan? Kalau saya kata lan tanaluna, betul ke salah? Salah kaedah dia. Jadi nampak kaedah bahasa Arab tu sebenarnya kita ambil daripada mana? Daripada Quran. Jangan kata susahnya bahasa Arab. Kita juga mengatakan susahnya bahasa Al-Quran. Sedangkan Quran untuk siapa? Untuk semua sekali. Hudan linnas. Sebenarnya mudah. Yang susah tu memang dia yang menyusahkan dirinya. Yang pakar bahasa Arab, Sibawai, bukan bahasa Arab. Dia bukan bangsa Arab. Imam Bukhari bukan. Mana hebat bahasa Arab mereka. Menunjukkan apa? Bahasa Arab boleh dipelajari dan boleh difahami oleh semua bangsa. Kadang-kadang kita tengok video yang viral kan, orang Jepun cakap Arab, orang Korea cakap Arab. Tapi tak ada lagi video orang Melayu cakap Arab. Okey, cuba terjemah lan tanalu. Kamu sekali-kali, ini sekali-kali makna dia. Kamu sekali-kali tidak akan mencapai albir, kebaikan. Kebaikan ni apa maksud dia? Syurga ataupun apa saja kebaikan di sisi Allah, kemuncak kebaikan. Hatta sehinggalah tunfiqu. Kamu dia sebenar yang kita belajar ni lan, huruf yang menjadikan fi'il mudhari' kalau seorang berbaris atas, kalau ramai buah nun. Tapi sebenarnya hatta pun kita akan belajar juga ni, sebab dah ada kebetulan jumpa, saya sebutlah. Hatta ni peranan dia, fungsi dia sama dengan lan. Hatta dengan lan fungsi dia sama, cuma makna dia berbeza. Kalau lan makna apa? Tidak sekali-kali. Kalau hatta sehingga. Tapi fungsi dia, peranan dia, kerja dia sama. Bila masuk seorang, baris atas. Bila masuk ramai, dia buang apa? Nun dan tambah. Asal sebelum masuk atas apa dia? Tun fiquna. Kamu ramai ni. Kamu ramai lelaki. Tapi sekarang dah hilang nun. Yang ada ialah alif. Makna apa tu? Hatta ni kerja dia sama dengan lan. Boleh faham? Ada satu ayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka. Okey, cuba terjemah. Wa'bud dan sembahlah rabbaka. Kan? Sembahlah Tuhan engkau. Hatta apa makna tadi? Sehingga. Hatta dah jadi bahasa Melayu kan? Diguna tak bahasa Melayu? Bahasa klasik kot. Okey, sembahlah Tuhan engkau hatta sehingga ya'tiya, beratas. Nampak tak perubahan? Sepatut fi'il mudhari' ni biasanya baris depan lah, ya'tiu ataupun matilah. Sebab you tu berat nak sebutkan. Tiba-tiba baris atas. Menunjukkan apa? Apa kerja hatta? Menjadikan fi'il mudhari' selepasnya berbaris
Atas kalau seorang. Ini dua, kalau domain 14 tu dia pangkat mana ni? Ya'ti ni. Domain 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Yang mana satu? Huwa, seorang. Kalau seorang, perubahannya apa? Baris. Sebab tu ya'tiyah, kan? Sembahlah Tuhan engkau sehingga ya'tiyaka datang. Ya'ti tu datang. Ka kepada engkau, yakin? Yakinlah. Dah jadi bahasa Melayu. Jadi Rabbah dah tahu. Wa'bud pun dah tahu. Hatta mungkin baru tahulah. Ya'ti baru tahu. Yakin dah tahu. Kan? Jadi apa maksud ni? Sembahlah Tuhan engkau sehingga datang kepada engkau keyakinan. Ha? Mana sempat kita dengan kiamat? Kenapa Allah tak sebut hatta ya'tiyaka al-maut? Mati kan? Kenapa sebut yakin? Ha? Semua apa? Orang kafir pun yakin. Pas mati pun yakin. Semua yakin. Tak, sekarang ada dua. Satu, kematian. Yang kedua, kehidupan selepas kematian. Yang semua manusia yakin ni, mati ke ataupun kehidupan selepas kematian pun, mereka semua yakin. Ha? Yang semua yakin ni hanya mati. Yang selepas kematian, bukan semua orang yakin. Betul? Sebab tu, bukan semua orang yakin ada kehidupan selepas kematian. Buktinya apa? Ramai tak buat persiapan. Betul? Tapi semua yakin bahawa mati itu pasti datang. Buktinya apa? Ha? Takut mati. Lagi? Nenek moyang dia tak ada seorang berhidup. Semua mati. Ya. Mana bapa kamu? Dah mati dah. Mana nenek mati? Atuk kamu? Semua mati dah. Kan? Ha. Jadi Allah kata, ini ayat ni sebenarnya Allah nak beritahu apa ni? Istiqamah lah. Istiqamah dalam beribadat. Jangan bermusim. Jangan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka hari raya. Lepas hari raya, tak beribadat dah. Okey. Boleh? Jadi atasnya Allah kata apa? Hatta tunfiqu. Sehinggalah kamu tak akan mencapai apa-apa kebaikan di sisi Allah. Sehinggalah kamu infak mimma tuhibbun, apa yang kamu sayang. Kenapa Allah tak kata kamu tak akan mencapai kebaikan sehingga kamu salat malam? Salat malam dengan infak mana lebih besar ganjarannya? Ha? Salat malam. Kenapa Allah tak buat kamu tak akan capai kebaikan sehingga kamu bangun malam? Kenapa? Ha? Yalah, kalau kadang amalan individu pun penyebab juga kan masuk syurga. Ha? Allah nak uji sebenar apa yang kita sayang. Antara bangun malam dengan infak, yang mana kita sayang? Yang mana sayang? Sayang harta lah kan. Kita diberi pilihan nak infak pagi besok 1,000 kan nak bangun malam. Nampak sangat bangun malam tak ikhlas kan? Ha? Tak ikhlas. Jadi di sini Allah uji. Benda yang paling kita sayang Allah kata keluar. Kalau kamu nak kebaikan. Berapa ramai yang solat malam tapi kedekut hangit kan? Tapi ada yang tak bangun malam, pemurah. Betul? Okey, kemudian Allah kata apa? Wa ma tunfiqu. Dan tidak kamu infak min syai'in, dari apa sahaja, fa innallah, maka sesungguhnya Allah dengan yang kamu infak itu alimun. Apa yang Allah nak beritahu hujung ayat ni? Ha? Ialah, yang ni yang tersurat, yang tersiratnya apa? Kadang-kadang dia dah bagi dah apa yang dia sayang, tapi Allah tak terima. Sebab apa? Masalah apa? Niat. Jadi Allah bagi amaran.
Yang kamu infak semua Allah tahu. Jadi pastikan niat kamu ikhlas. Berapa ramai yang infak yang berjuta-juta tapi tak ikhlas. Jadi bila Allah tahu, berhati-hati ketika niat untuk infak. Okey. Bolehkah? Setakat ni bolehkah? Boleh kan? Ha? Belum syahid. Oh, dah nazak dah. Wa ma tunfiqu nanti dulu. Okay. Cukup dua dulu. Jangan mencepatkan proses syahid. Okey, kita tengok ayat bawah. Kullu ta'am. Semua, cuba terjemah. Inna semua ta'am, makanan kana hilan adalah halal li Bani Israel, illa kecuali ma haram Allah, kecuali apa yang Allah haram, kecuali Bani Israel yang haramkan ke atas dirinya sendiri. Bila ni mereka haramkan? Min qabli, dari sebelum an tunazzala. Tunazzala tu fa'il apa? Fa'il mudhari'. Biasa fi'il mudhari' ni baris apa? Dia kalau tak ada alif nun, waw nun, mana baris atas lah. Sepatut tunazzalu. Sepatut tunazzalu. Tunazzalu. Orang kita tak belajar lagi kan? Saya nak sebut, memang ini salah satu huruf yang saya nak sebut malam ni. Huruf yang menjadikan fi'il mudhari' berbaris atas. 3. Satu, lan. Yang kedua, hatta. Yang ketiga, an. Ini memang saya nak sebut ni malam ni. Okey. An, fungsi dia sama dengan lan, sama dengan hatta. Fungsi dia iaitu menjadikan fi'il mudhari' selepasnya, kalau seorang bertukar baris. Kalau ada alif nun, buang nun. Makna dia apa dia? Bahawa. Bahawa ataupun agar. Jadi tengok konteks ayat. Kalau di sini nak terjemah apa? Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel kecuali apa yang Bani Israel mengharamkan ke atas dirinya. Bila ni mereka mengharamkan? Min qabli, dari sebelum an tunazzala. Sebelum apa? Tunazzala, baris atas. Sebab apa baris atas? Sebab an. Sebelum diturunkan Taurat. Sebelum diturunkan Taurat. Israel ke Bani Israel? Israel. Israel. Nabi Yaqub alaihissalam. Bukan Bani ya. Jadi anda agar ke bahawa? Sini bahawalah. Bahawa. Kalau agar kurang sesuai. Bahawa diturunkan sebelum bahawa diturunkan At-Taurah. Kalau terjemah harfiah tu macam pelik lah. Tapi itulah makna dia. Okey. Kalau tak ada an, makna dia lain ke ayat? Kalau tak ada an, kalau tak ada an, tak jadi bahasa Arab lah. Bahasa Arab tak ada an. Dia kaedah dia, bahasa Arab ni memang kita tak boleh nak ubah kaedah tu. Macam orang Arab jumpa bahasa Melayu, dia kata, boleh tak ubah kaedah bahasa Melayu? Kita kata apa? Nak belajar, nak ubah jangan. Okey, apa lagi? Cuba bagi contoh lain. An dalam Quran. An banyak kita jumpa ni. Allah itu adalah an saja. Cuba bagi mana-mana ayat kita cari, biasanya ada.
Ha? Ada Ustaz. An? Ya, Al-Aqimuddin wala tafarraqu. Oh. Tak apa kalau boleh ambil ayat yang biasa orang Melayu baca. Surah Yasin ke, surah Kahfi ke, surah Mulk ke. Okey, surah Saf. Cuba tengok surah Saf ayat kedua. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an. Ha. Ayat kedua ketiga. Surah kedua. Ayat ke berapa? Ayat ketiga. Okey. Okey, boleh turun sikit. Okey. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Allah nak bagi tahu apa ni? Allah nak mencela orang beriman yang ada sifat ni. Lima tu makna apa? Kenapa? Taquluna, kamu taquluna fi'il apa? Fi'il mudhari', apa tanda dia? Ha? Ta lagi? Wa nun kan? Ada ta dan akhirnya. Kalau dalam bentuk dhamma 14 tu yang kat mana? Antum. Antum kan? Nun ada tak? Sebab kat depan dia tak ada lan kan? Tak ada hatta. Okey. Wahai orang beriman, kenapa kamu berkata, mengucapkan ma la taf'alun? Ini cakap. Ini buat. Dosa orang beriman apa dia? Cakap, tak buat. Siapa paling banyak cakap siapa? Ustaz lah. Sebab itulah kan ada satu hadis Nabi kata, ada orang yang dicampak dalam neraka, kemudian dipusing sehingga isi perutnya terburai. Kemudian ahli neraka tanya, ahli neraka kena ni? Kenapa kamu duduk dalam neraka? Dulu kan kamu suka suruh orang buat yang makruf dan kamu suka melarang orang buat yang mungkar. Sepatut kamu kat syurga. Dia jawab apa? Betul. Aku suka suruh orang buat baik, tapi aku tak buat. Dan aku suka larang orang buat mungkar, tapi aku buat. Maka balasannya di neraka. Kan? Inilah. Jadi sifat tercela yang kadang-kadang dilakukan oleh siapa? Orang beriman. Iaitu buat, cakap tapi tak buat. Ada seorang ulama, selupa nama dia, dia mengajar di satu masjid salafus salih lah. Kemudian ada seorang ni, dia jadi hamba kepada satu orang. Jadi dia nak tuan dia merdekakan dia. Jadi dia minta syekh ni, orang alim ni yang mengajar dalam masjid, jemaah dia ramai. Boleh tak kamu cakap dalam kelas kamu ni, kuliah kamu, bagi tahu tu kelebihan seseorang yang memerdekakan hambanya. Bagi dorongan. Supaya apa? Supaya tuan aku merdekakan aku. Okey, syekh tu kata okey. Besok dia tunggu-tunggu, kawan tu, syekh tu tak cakap. Minggu depan tak cakap. Bulan depan tak cakap. Sampai beberapa bulan. Lepas beberapa bulan, dia datang balik, dia bercakap. Dia beritahu kelebihan orang yang memerdekakan hamba. Jadi tuan kepada hamba ni pun merdekakan dia. Dia pun merdeka. Sebab apa? Motivasi yang dicakap oleh syekh. Cuma dia muskil. Kenapa syekh ni setuju nak cakap tapi lambat? Ambil masa berbulan. Dia pun jumpa syekh. Dia kata,
Kenapa kamu tak cakap terus kepada tentang kelebihan memerdekakan hamba? Dia kata, sebab aku nak suruh orang merdekakan hamba, aku sendiri tak buat. Jadi dalam tempoh sekian lama aku tak ada, aku pergi cari duit dan aku beli hamba, dan lepas beli hamba tu milik aku kan, aku merdekakan dia. Baru aku cakap. Faham? Sampai tak tu ulama dahulu takut ni pada sifat tercela. Kita suruh orang merdeka ke hamba, kita tak merdeka. Memang tak patut kita merdeka sebab kita tak ada hamba, tapi dia rasa takut. Okey. Jadi lepas ni kena kurang bercakap lah. Okey, lepas ni Allah kata apa? Kenapa tak boleh cakap tapi tak buat? Kenapa tak boleh? Kabura. Kabura apa makna? Kabir. Sangat besar, maqtan. Kebencian, kemurkaan di sisi Allah. Kalau raja murka pun kita dah gementar kan? Goyang kan? Ini siapa yang murka ni? Satu Allah. Yang kedua, murka Allah apa? Kabura. Sangat besar. Bila tu antaqulu bahawa, ni bahawa kamu berkata apa yang kamu tidak lakukan. Tengok fi'il mudhari', taqulu. Kalau 14 bentuk tu, yang mana satu ni? Dia duduk kat mana ni? Taqulu lah. Antum lah. Memanglah Allah kita tengok boleh faham daripada awal. Allah bercakap dengan siapa ni? Orang. Dan Allah bercakap directkan kamu ramai. Bila kamu ramai, antum lah. Tapi sepatut antum ada apa? Taqu lu. Nah, ada waw nun kan? Tapi sekarang nun hilang. Apa sebab? Sebab an. Bila masuk an je, nun hilang. Cuma sebab dia waw nun, dia hilang nun, dia tambah apa? Alif. Okey. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah bahawa kamu berkata apa yang kamu tidak lakukan. Tengok tafa'aluna. Ada nun tak? Kekal nun. Kenapa? Sebab dia la. Sebab dia la. Dia bukan lan, bukan hatta, bukan an. Okey. Dia sebab tu saya suka mengajar bahasa Arab. Saya suka buat contoh dalam Quran. Kenapa? Satu, kita akan dapat 2 in 1. Kaedah bahasa Arab pun dapat, tadabbur Quran pun dapat. Yang kedua, bila kita kaitkan bahasa Arab dengan Al-Quran, kita Quran tu selalu baca. Bila kita jumpa je, kita perasan. Ini kaedah bahasa Arab. Itu memantap lagi kefahaman kita dan ingatan kita susah nak lupa. Sebab bila baca Quran, ingat kaedah nahwu. Tapi kalau saya guna buku yang lain, susah nak cari buku bahasa Arab yang banyak, yang kata semua contoh daripada Quran. Susah nak cari. Sebab tu saya lebih kepada kaedah sendiri. Bukan kaedah sendiri, cara sendiri. Kaedah tu memang dah ada. Okey ke? Ada lagi? Cuba cari. Masing-masing cari. Yang ada an kat depan. Tengok belakang dia berlaku tak perubahan. Hatta Surah Yusuf. Ambil ayat yang biasa kita baca. Sama ada hatta, kita dah belajar 3 kan? Kita belajar 3. 1, lan. Yang kedua, hatta. Yang ketiga, an. An ni dia panggil apa ni?
Saya tak nak sebut bahasa Arab nanti pening. Saya sebut bahasa Melayu. Huruf yang menjadikan fi'il mudhari' berbaris atas. Okey, lan apa makna? Sekali tidak ke? Tidak sekali-kali. Mana-mana ajalah, ha? Sekali-kali tidak. Kalau hatta, sehingga. Kalau an, bahawa ataupun agar. Okey. Surah Fatir. Baqarah banyak. Kutiba alaikum al-kitab wa huwa kafur lakum wa asa an tattaqu. Betul. Kita ambil ayat tu. Ayat tu kita rasa Ayat 216 Baqarah. cuba tengok 216. Ada dua. 216. Okey. Rasanya baru kita tanda buat ayat ni. Kan? Cuba terjemah. Kutiba. Diwajibkan ke atas kamu al-qital, peperangan. Wahwa, dan ia tu, peperangan itu adalah kurhun, satu benda yang dibenci oleh kamu. Kemudian Allah kata wa'asa. Semoga antakrahu. Semoga antakrahu apa dia? Ini fi'il mudhari' kan? Antum sepatutnya takrahuna. Ada waw nun di belakang. Tapi sekarang nun tak ada, dia tambah alif. Sebab apa? An. Jadi makna dia, semoga bahawa takrahu, kamu benci syai'an, sesuatu itu, wahuwa khairul lakum. Yang kamu benci itu sebenarnya adalah terbaik untuk kamu. Wa'asa, dan semoga antuhibbu. Okey, an kan, sepatut tuhibbu ni antum kan, sepatut macam mana? Tuhibbuna, kamu ramai. Tapi bila masuk an, dia buat nun tambah moga-moga bahawa yang kamu suka syai'an, sesuatu, wa huwa syarrul lakum, ia adalah buruk untuk kamu. Ada seorang tu rumah dia kena rompak. Antara yang dicuri ialah gitar yang paling dia sayang. Jadi dengan peristiwa tu dia sangat tak suka. Tapi akhirnya lepas tu banyak masa kosong dia boleh baca Quran. Sebab gitar yang membuang masa dia dah kena curi. Kan? Dia bersyukur lepas tu. Jadi Allah kata yang kadang-kadang yang kita benci itu sebenar baik untuk kita. Wallahu ya'lamu, dan Allah lebih tahu. Tengok fi'il mudhari'. Bila seorang ada di depan. Kan? Kalau saya tambah an kat depan jadi apa? Ya'lama. Kalau saya tambah lan, ya'lama. Kalau saya tambah hatta, ya'lama. Wa antum la ta'lamun. Sedangkan kamu tengok, sini ta'lamuna, sini ya'lamu. Apa beza? Huwa balik pada siapa ni? Allah. Ta'lamuna ramai, balik pada siapa? Antum. Nun kekal tak? Kenapa kekal? Sebab Tak ada lan, tak ada hatta, tak ada an. Okey. Boleh nampak ke? Nampak kan?
Dan boleh faham. Dan soalan terakhir, boleh ingat? Soalan terakhir, boleh ingat sampai bila? Okey, ada lagi? Ha? Okey, soal ni dulu. Apa dia? Rabbi, saya tulis je. Kalau kita boleh cari sendiri tu ke tak adalah teruk sangat, tapi okeylah. Okeylah, boleh jumpa tu. Rabbi auzi'ni an ashkura. Katalah saya baca an ashkuru. Betul ke salah? Salah. Kenapa? Sebab ada an. Jadi salah. Bila kita dah belajar, kalau salah kita boleh betulkan. Cuba terjemah. Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni. Oh, tak tahu. Wahai Tuhanku, auzi'ni. Bantukan aku, dorongkan aku agar ayat agar. An ashkura. Untuk aku bersyukur dengan nikmat engkau. Apa makna syukur? Bukan terima kasih. Syukur ialah taat pada pemberi nikmat. Syukur itu. Apa surah Muzammil apa tadi? Apa dia? Cuba je. Payah. Ayat akhir tu. Okey. Ini peringkat awal ayat ni turun. Di peringkat hari-hari pertama Nabi berdakwah kan. Allah suruh apa? Bangun malam. Kemudian mana masa tu bangun malam adalah wajib. Para sahabat wajib. Tapi sebab siang hari berdakwah kan. Siang hari kena maki. Siang hari kena seksa. Lepas tu malam pula nak solat malam. Kita yang siang hari tak berdakwah, tak kena seksa pun tak solat malam kan. Jadi Allah kata ayat ni turun untuk apa ni? Untuk memberi kelonggaran pada sahabat. Masa tu kepada sahabat dah tak wajib. Allah kata apa? Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan engkau ya'lamu, Tuhan tahu, annaka takumu, engkau bangun adna lebih dekat min sulusayil lail, 2/3 malam. Wa nisfahu, dan ataupun separuh. Wa sulusahu, ataupun 1/3. Sulusai 2/3, sulus 1/3. Wa ta'ifatun, dan sekumpulan minal lazina ma'ak, sekumpulan orang beriman yang bersama engkau wahai Muhammad. Aku tahu ada yang bangun 2/3, 1/3, separuh. Wallahu yuqaddiru, dan Allah yang menentukan kadar malam dan siang. Alima, Allah tahu, alla tuhsuhu, kamu tidak dapat menghitung malam dan siang. Fataba alaikum, lalu Allah menerima taubat kamu. Faqra'u, bacalah ma tayassara minal Quran. Bila kamu bangun malam, benda yang paling asas sekali apa dia? Baca daripada Quran. Sebab itulah Quran ni yang terbaik, waktu terbaik kita baca ialah malam.
Malam tu tengah malam tu. Alima, dan Allah tahu juga an sayakunu minkum marda. Allah tahu ada di kalangan kamu marda, sakit. Siang berdakwah kena mati, lepas tu malam pula sakit, nak bangun malam lagi. Allah tahu. Wa akharuna, dan Allah tahu juga yang lain pula yadribuna fi'il mudhari'. Yadribuna fil ardi, keluar berjalan di atas bumi, yabtaghuna, mencari anugerah Allah, rezeki. Kan, sambil berdakwah, sambil kena maki, kena cari rezeki lagi. Allah tahu. Jadi ini fi'il mudhari' kan? Yadribuna, yabtaghuna, ada nun tak? Kenapa dua-dua ada nun? Sebab huruf yang kita belajar tak ada. Okey. Kemudian wa akharun, yang lain pula yuqatiluna, berperang pada jalan Allah. Faqra'u, maka bacalah ma tayassara, apa yang mudah daripada Al-Quran. Wa aqimus salah, dan dirikan salat. Masa ni bukan salat 5 waktu lah, salat malam. Wa atuz zakah, dan keluarkan zakat. Mananya? Mana Pak ya? Mana ada? Nah, saya kunu kan? Nu. Tak, dia kalau baris depan bukanlah tu. Walaupun ada an tak? Kenapa selepas an baris depan juga? Cuba perasan. Ada sin. Bila ada huruf lain mencelah, dia tak berkesan. Faham tak? Dia huruf asal dia apa? Kana yakunu. Fi'il mudhari' yakunu je. Kalau an, yakuna. Kalau tak ada sin, an yakuna. Kalau tak ada sin. Tapi bila ada sin, penghalang. Jadi an tak berkesan. Sin ni macam dos lah, dos. Pengelak pada COVID-19 tu. Betul. Ni. Tuhsuhu. Tuhsu ni kalau yang 14 tu tuan apa dia? Antum kan? Okey. Kalau antum dia macam ni, rupa asal dia tuhsuna. Tuhsuna. Tapi bila masuk lan, sepatutnya keadaan yang kita belajar buang nun tambah alif. Tapi sekarang di hujung tu ada apa? Hu. Bila ada hu, dia tambah hu, dia buanglah. Sebab apa? Kalau sini mati, alif pun mati, sini pun hu. Jadi dua baris mati tak berfungsi. Maka dia buang. Dia buang alif. Tuhsu. Okey. Jadi mana lagi? Tak ada kan? Tak ada. Wa ma tuqaddimu, dirikan salat, tunaikan zakat, dan wa aqridullah, berilah pinjam kepada Allah qardan hasanah. Qardan hasan kan? Bank mana ni? Main bank ke bank Islam? Bank Allah. Wa ma tuqaddimu, dan apa saja yang kamu hulurkan sebenar untuk siapa? Untuk diri kamu. Jadi kenapa kedekut nak infak untuk diri sendiri? Min khairin, daripada apa saja kebaikan, tajiduhu, kamu akan dapatinya di sisi Allah. Semua yang kamu infak akan ada balasan di sisi Allah. Dan yang Allah balas itu sebenar khairan, lebih baik daripada apa yang kamu infak. Wa a'zamu ajra, dan lebih besar ganjaran pahala. Nampak? Tengok sayangnya Allah. Allah suruh kita infak, duit siapa? Allah yang bagi. Tapi Allah sayang, Allah dah bagi. Patut Allah nak yang Allah bagi pada kita berlipat kali ganda. Caranya apa? Allah kata infak. Sebab apa aku nak bagi lebih lagi? Tapi kita tak faham. Simpan je.
wastaghfiru, dan minta ampun pada Allah, innallaha ghafurur rahim. Okey, ada lagi? ولا تقولن لشيء Hmm? من ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Oh, panjangnya. Akafi. Oh. إلا أن يشاء الله. Illa an yasha Allah. Saya tulis, ha? Oh, tak keluar. Kau lambat. Dua apa Ustaz? Ha? Dua. Illa illa an yasha Allah. Dia sepatut yasha'u fi'il mudhari' baris depan, ha? Yasha'u baris depan. Tapi sebab ada an, sini baris yasha Allah. Surah Kahfi kan? Okey. Cukup, ah? Ada soalan? Ada soalan ke? Harf nasibah ni akan datang sebelum fi'il sahaja ke boleh datang sebelum isim dan harf. Apa dia? Harf nasibah ni tadi hatta an lam tu. Okey. Semua huruf yang kita belajar malam ni, lan, hatta, an, dia hanya khas untuk fi'il mudhari' sahaja. Bukan setakat pada isim langsung tak masuk. Fi'il madhi pun tak masuk, fi'il amah pun tak masuk. Dia hanya khas, dia masuk pada fi'il mudhari' sahaja. Lepas tu ada setengah, rasanya saya pernah sebut lah, salah satu tanda fi'il mudhari', apa dia? Tanda fi'il mudhari', ada lan kat depan. Kalau ada lan kat depan, confirm 100%. Dia adalah fi'il mudhari'. Ada pelajar kita yang setiap kali saya mengajar bahasa Arab, dia tulis nota dalam bentuk gambar rajah dan warna-warni. InsyaAllah bila siap bahasa Arab, satu fasa ke apa ke, kita akan keluarkan dalam bentuk buku, dan buku tu boleh jadikan sebagai rujukan. Jadi mana-mana pelajar yang tak sempat nak catik ke, ataupun catik hilang nota ke, ataupun catik tapi tak nampak kelabu je, InsyaAllah setelah buku tu siap, kita akan cetak dan edarkan, InsyaAllah. Masya Allah, pelajar ni rajin lah, rajin betul. Dia tengok dah. Dia sebenarnya mak kepada Khairi Zahiri, mak dia. Mak dia. Tak ada apa, memang betul. Itu jangan tak mengaku mak. Adik Khairi. Minggu lepas dia datang kelas. Dia tinggal di Saudi, tapi balik cuti sebab anak nak kahwin. Okey, ada soalan? Jadi buku ni bila kita cetak siap, kita akan bagi pada yang tak mati syahid je. Okey, kalau tak ada, cukup setakat ni. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل